Bila kita menyebut pejuang tanah air di Borneo, nama seperti Antanom ataupun Mat Saleh sering disebut. Tapi, tahukah anda bahawa satu kubu terakhir di Sungai Padas pernah dipimpin oleh seorang wanita? Namanya Dang Insum. Pada tahun 1889, kawasan Padas Damit di Sabah berada di bawah kuasa Pangeran Shah Bandar Hasan, wakil kepada Adinda Sultan Brunei. Ketika British North Borneo Chartered Company mula meluaskan kuasa, mereka menolak untuk mengiktiraf kuasa Pangeran Hasan. Malah, mereka menyebarkan fitnah, kononnya, sesiapa yang setia kepada pangeran, akan dijadikan hamba. Bersama itu, datang pula cukai kepala, cukai tanah, sehingga menindas masyarakat tempatan. Maka bermulalah kemarahan rakyat, dan satu pengisytiharan perang pun dibuat. 4 buah kubu dibina di sepanjang Sungai Padas untuk mempertahankan wilayah itu. Salah satunya ialah kota Makarang, dan disinilah muncul seorang tokoh yang luar biasa, seorang wanita. Dang Insum, seorang Sri Kandi, dari suku Bisaya. Beliau bukan hanya membantu, tetapi memimpin barisan pejuang. Pada zaman di mana wanita tidak dibenarkan memegang senjata, Dang Insum berdiri sebaris dengan pahlawan lelaki, tanpa gentar. Dang Insum disebut sebagai seorang Sri Kandi, yang berjuang mempertahankan tanah tempat kelahiran mereka, daripada penjajah. Malangnya, tiada sebarang rekod sejarah yang menyebutkan namanya, selain cerita lisan daripada waris, dan penduduk setempat. Dang Insum dikatakan pernah menjadi pemimpin di Makarang, Padas Damit, Beaufort, pada tahun 1880-an. Peristiwa bersejarah, yaitu Perang Padas Damit yang berlaku pada tahun 1888 sehingga 1889, mengisahkan perjuangan Pangeran Shah Bandar Hasan, menentang penjajahan serta penindasan pihak British. Pada zaman itu, ilmu mistik dan kebatinan masih banyak diamalkan bagi tujuan pertahanan diri. Dang Insum dikatakan ada memelihara seekor ayam putih sakti, yang dipanggil Manuk Bura. Manuk Bura mampu mengesan pergerakan musuh yang coba menceroboh, dan menyerang kawasan kubu. Sekiranya ada bahaya, Manuk Bura akan segera berkokok, menyatakan terdapat ancaman. Nama kampung ini adalah Kampung Makarang, salah satu kampung di Padas Damit. Dan Kampung Padas Damit ini memang salah sebuah kampung yang terkenal lah di daerah Beaufort, karena di sini pernah berlakunya peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Perang Padas Damit pada tahun 1888 sehingga 1889, yaitu bagaimana berlakunya peristiwa peperangan antara Pangeran Shah Bandar Hasan untuk menentang penguasaan Syarikat Berpiagam Borneo Utara di wilayah Padas Damit. Kedudukan monumen yang ada di sini ini berdasarkan kepada peristiwa Perang Padas Damit. Ketika menentang pihak Syarikat Berpiagam Borneo Utara, Pangeran Shah Bandar Hasan telah mengumpulkan para pengikutnya daripada masyarakat kampung di sini. Kemudian strategi peperangan mereka itu, mereka telah membina 4 kubu. Jadi salah satu kubu itu ialah kubu Makarang di sini, kemudian kubu Katupang, kubu Balai, dan kubu Gelila. Jadi 4 kubu ini adalah menjadi tempat pertahanan bagi Pangeran Shah Bandar dan para pengikutnya ketika mereka diserang oleh tentara Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Jadi sebab itulah di kampung ini didirikan tugu ini bagi melambangkan tapak tempat berlakunya peristiwa Perang Padas Damit itu, dan tempat di mana dibinanya kubu Makarang itu. Kemudian kuburan yang ada di belakang itu adalah kuburan seorang pahlawan wanita yang terlibatlah dalam Perang Padas Damit itu. Kampung Padas Damit ini juga terkenal dengan ilmu-ilmu yang yang menggerunkan juga lah. Jadi mungkin itu salah satu fakta yang kita lihat, kenapa Padas Damit itu dinamakan Kampung Padas Damit. Jadi maknanya Kampung Padas Damit itu diambil karena nama Padas Damit itu pada ketika itu orang-orang Padas Damit ini memang berbisa. Jadi mungkin daripada peninggalan pahlawan ini. Bagaimana pengkaji sejarah seperti Syari Jeffrey dan Muhammad Abdullah Abdul Ghani mendapatkan maklumat mengenai kewujudan Dang Insum?
kami sekarang terpaksa bergerak jauh. Kami terpaksa pergi ke kota London pada sekitar tahun 2016 untuk mencari sumber-sumber sahih mengenai peperangan di Beaufort, peperangan Padas Damit. Jadi hasil daripada penemuan kami di National Archive dan penemuan kami daripada School of Oriental Study, wujudlah dua kajian. Di sini merupakan dokumen penting membuktikan bahawa perang Padas Damit wujud. Dalam dua-dua ni, nama-nama tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Padas Damit ada disebut di sini. Kisah tentang perang Padas Damit ini telah saya kaji pada tahun 2011 dan dibentangkan di Seminar Sejarah Borneo kedua. Dan cerita ini sebenarnya adalah cerita asal yang diceritakan oleh Jurib bin Hashim yang berusia 10 tahun ketika perang Padas Damit berlaku pada tahun 1888. So antara watak yang diceritakan, terdapat beberapa watak yang utama, yaitu salah satu yang diceritakan oleh datuk saudaranya ialah Datuk Laksmana Deris. Kedapatan kita mendapati bahawa Mecanggar dan Ganja adalah adik-beradik, dan Dang Insum juga adalah saudara perempuan mereka. Walau bagaimanapun Dang Insum dan Mecanggar tidak berkahwin. Dan Laksmana ataupun Ganja ini, ianya tidak berperang. Ianya tidak berperang, tapi beliau merupakan orang kanan ayahnya dalam pentadbiran dan dilantik sebagai pemungut cukai. Dapatan kajian Muhammad Abdullah lebih dianggap berasas kerana salinan geran tanah milik salah seorang pemberi maklumat yang ditemuinya pada tahun 2010, iaitu Omar bin Gara, menunjukkan dia adalah cucu kepada Temenggung Gajah dan menyatakan bahawa Dang Insum adalah nenek saudaranya. Berdasarkan kepada usia Omar yang lahir pada tahun 1906 juga, dapatlah diandaikan bahawa ketika perang Padas Damit berlaku, usia Dang Insum adalah sekitar 30-an. Namun, jika diandaikan Dang Insum adalah cucu Laksmana, adalah kurang sesuai kerana menjadi ketua angkatan tentera dalam lingkungan usia 10 hingga 15 tahun adalah sesuatu yang dianggap mustahil. Ini kerana ayah kepada Omar bin Gara, iaitu Gara bin Ganza, juga baru berusia sekitar 10 tahun semasa perang Padas Damit berlaku. Peperangan ini adalah peperangan yang awal sebelum lagi peperangan Mat Saleh. Dia adalah antara mungkin penentang kepada, mungkin bolehlah dikatakan penindasan British kepada rakyat tempatan pada masa tersebut. Ilmu mistik yang ada di situ adalah dia memelihara seekor ayam sakti lah, kena panggil manuk burak dalam bahasa Bisaya atau ayam putih. Manuk burak ni boleh mengesan pergerakan-pergerakan orang di sekitar kota. Dia boleh tahu bila ada musuh-musuh mau datang ke kota macam itu. Jadi tiap kali dia boleh tahu musuh datang, dia akan berkokok. Diceritakan bahawa Datuk Laksmana Deris ini mempunyai 2 orang anak lelaki, iaitu Macanggar dan Ganja, serta seorang anak perempuan bernama Dang Insum, yang dikatakan mereka ini agak gagah perkasa. Majapahit ini juga telah menghadiahkan seekor ayam yang mengikut ceritanya lah agak sakti. Jadi itu sebabnya di dalam siri-siri peperangan, beberapa siri peperangan sebelum mereka kalah pada tahun 1888 itu, mereka menang, bukan menanglah, bertahan, dapat bertahan. British tidak dapat tembus sehingga British meminta lagi pasukan-pasukan tambahan. Menyedari akan kekuatan kubu Kota Makarang, pihak company berusaha mencari apakah kelemahan mereka. Dengan menawarkan ganjaran kepada salah seorang orang kanan Dang Insum, akhirnya rahsia kekuatan pertahanan kubu Kota Makarang diketahui, iaitu ayam putih Dang Insum. Ayam ini telah hilang sebab dicuri oleh seorang pembelot, dan akhirnya apabila ayam itu hilang disebabkan pembelot tersebut telah mengambil ayam tersebut di awal, so tidak ada amaran awal apabila pihak British datang menyerang ke kawasan Kota Makarang atau dahulunya diketahui sebagai Kota Mapio. Dan di Kota Mapio atau Kota Makarang tersebut kita masih boleh lihatlah tinggalan Kota Makarang. Perbezaannya, kota itu bukan dibuat di atas, tetapi sebenarnya dia dikorek ke dalam, dan yang terlihat sekarang adalah sebagian dinding, dan juga sebenarnya atap itu pun ditimbun dengan tanah. Itu mengikut cerita yang diceritakan oleh Haji Said dan juga Haji Omar Gara lah pada masa kajian saya lakukan pada tahun 2010. Dang Insum, Kota Makarang sudah diceroboh. Apa? Kota Makarang sudah diceroboh? Kenapa ayam putihku tidak berkokok? Ayo, kita pertahankan apa yang menjadi milik kita.
pada serangan akhir tentera company yang dianggotai 200 angkatan tentera yang diketuai oleh D. Daly dengan R.D. Liston dengan Hamilton. Serangan terakhir tu ayam tu dibunuh. Siapakah pembelot yang dimaksudkan? Terdapat dua versi penceritaan yang diterima mengenai pembelot ini. Versi pertama menyatakan bahawa Mat Canggar adalah pembelot. Manakala versi kedua pula menyatakan memang ada pembelot dalam kalangan orang kanan Dang Insum dengan menjadikan Mat Canggar sebagai mangsa. Pada hari kejadian semasa peperangan pada Damit terakhir, mereka telah diberitahu oleh salah seorang orang kampung yang memang dalam pasukan mereka juga, memberitahu bahawa satu mesyuarat sedang diadakan di balai. Mat Canggar telah meninggalkan Kota Makarang dan meminta Dang Insum untuk bertemu bersama penduduk yang lain, termasuk kanak-kanak dan wanita. Dan akhirnya apabila Mat Canggar datang, dia tahu tidak ada pun Syahbandar pada masa tersebut. Mat Canggar merasakan dianya dan orang-orangnya telah ditipu dan dia bebas balik ke Kota Makarang. Tapi sudah terlambat, di mana pada masa tersebut Dang Insum dan hampir kesemua penduduk kampung yang bertubuh di Kota Makarang tersebut telah pun dibunuh oleh British. Saya mengetahui bahawa ada satu watak lain yang merupakan penduduk tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, Mat Canggar yang pergi ke sana. Jadi apabila Mat Canggar tidak berada di kota tersebut, so mungkin seperti biasalah orang akan mengandaikan dia juga adalah salah seorang daripada pembelot tersebut. Dan watak ini tidak berkaitan dengan Mat Canggar yang membuat pembelot tersebut. Mat Canggar adalah orang yang kita tahu berjuang daripada awal. Dia berjuang bersama dengan dikatakanlah adiknya Dang Insum dan juga bersama dengan pejuang yang lain. Kisah Dang Insum ini masih agak bermisteri sebab terdapat masih banyak catatan-catatan di luar sana yang masih belum dapat kita trace ataupun kita selidiki, dan saya percaya satu masa akan datang kita akan tahu benarkah Mat Canggar ini adik-beradik dengan Dang Insum, benarkah dia ini seorang pembelot atau sebenarnya adalah seorang pahlawan yang dianggap pembelot disebabkan dia tidak berada pada masa yang sepatutnya. Yang kita tengok di dalam ini, seorang perempuan yang juga merupakan komander, yang mana ianya adalah Pangeran Syahbandar sister. Kita tahu bahawa adik Pangeran Syahbandar tidak meninggal dunia. Jadi yang dinyatakan oleh British ini bukanlah adik Pangeran Syahbandar, tetapi kemungkinan besar adalah Dang Insum. Biarpun identiti sebenar Dang Insum masih banyak yang belum terungkai, namun kewujudannya tidak disangkal. Kisah perjuangan dan kehebatannya akan terus meniti di bibir setiap warga Bisaya di Sabah. Justru kajian mendalam dan usaha pemeliharaan tapak berlakunya perang Padas Damit harus diberikan perhatian serius. Kita akan coba dapatkan beberapa fakta untuk dikaitkan berkenaan dengan sejarah ini sebagai satu bukti. Beberapa dokumentasi yang kita nampak yang susah dipahami karena dia ditulis dalam tulis Jawi, dan tulis Jawinya bukan tulis Jawi yang pada hari ini, tapi yang dulu dalam lebih kurang dalam 100 tahun punya usia. Jadi di sebab itu kita dari Majelis Tinggi ini berhasrat untuk mengangkat martabat sejarah ini. Usaha untuk mengumpul seberapa banyak sumber yang berkaitan dengan pahlawan wanita itu, sebab berdasarkan tradisi cerita-cerita yang diwarisi daripada leluhur di Kampung Padas Damit ini ada cerita-cerita yang ada juga pelbagai versi yang menyebutkan nama pahlawan wanita itu sebagai Dang Insum, tetapi dalam kajian sejarah kita tidak dapat menerima bulat-bulat kalau fakta itu tidak dapat kita buktikan berdasarkan sumber yang sahih. Perlu kita upgrade, perlu kita bangunkan sebaik mungkin kawasan ini. Pertama sekali ialah kita mau generasi masyarakat Bisaya yang baru mengetahui, dan mereka akan mewarisi sejarah ini daripada masa ke masa. Dan kami di peringkat pimpinan Persatuan Bisaya Sabah itu adalah menjadi satu tanggung jawab kami sebagai pemimpin masyarakat Bisaya, supaya memberi pendedahan kepada generasi-generasi baru dan generasi-generasi yang akan datang. Sehingga kini senjata dan gelang tinggalan Dang Insum masih tersimpan oleh salah seorang yang dikatakan sebagai pewarisnya.
Begitu juga dengan pusara dan kubu Kota Makarang yang masih dapat dilihat. Pembinaan tugu peringatan yang mengingatkan lokasi dan peristiwa bersejarah di sini pasti akan terus memahatkan sejarah serta menjadi ingatan buat generasi muda.